نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Sidang jamaah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, syukur pada Allah pada tengah hari ini kita diberi peluang oleh Allah berkumpul di dalam majlis ilmu, berkongsi satu dua perkara, mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita sudah berada pada bulan yang kedua daripada bulan-bulan haji. Bulan pertama adalah bulan Syawal. Bulan kedua ialah bulan Zulqa'dah, dan kemuncak kepada bulan haji adalah pada bulan Zulhijjah. Saya cuma nak pesan kepada mereka yang dijemput menjadi tetamu Allah, buatlah haji kalau anda berpeluang, haji yang terbaik. Ibarat ini adalah haji yang pertama dan yang terakhir. Kerana dalam ibadah haji dia tak boleh ada ghalat walaupun sikit. Tak boleh ada ghalat. Dia bukan kita pi haji ni untuk try dan error. Maksudnya kita try dulu, kalau error nanti ada duit kita pi pula. Tak. Bukan bermaksud hari ni kita ada duit, bukan maksud kita boleh menunaikan ibadah haji. Sebab tu dia tak boleh ada ghalat walaupun sikit. Kalau kita nak pi haji pula nanti, bukan sebab kita nak repeat haji yang kita pernah buat hari ni. Tapi kita pi pula nanti sama ada kita nak pergi untuk kita sekali lagi, ataupun kita buat badal kepada orang lain, kerana yang kita dah pi kali pertama ini yang paling baik. Buatlah yang terbaik, tuan-tuan. Itu je saya nak beritahu. Mereka yang dijemput untuk menjadi tetamu Allah, sama ada penerbangannya awal, pertengahan ataupun akhir, semuanya ada kelebihan. Penerbangan pertama bertolak pada hari Isnin baru ni. Kemarin dulu, KT-01. Kemarin pun ada bertolak dan sebagainya. Mereka yang sampai awal, mereka akan masuk ke Madinah dulu. Bila masuk ke Madinah, mungkin seminggu, mungkin 2 minggu berada di sana. Selalunya tabung haji dah susun 40 waktu mereka akan berada di Madinah. Masa yang ada ni guna sebaik mungkin ulang kaji.
kursus haji yang kita ikut berbelas-belas siri, sama tak yang antaranya diceritakan oleh sahabat Nabi yang boleh kata hampir sempurna? Dia ni cerita bab haji Nabi ni hampir sempurna. Siapa dia? Jabir. Cek tengok sama tak? Kalau sama, alhamdulillah. Kalau tak sama, masih ada ruang dan peluang untuk diperbetulkan. Mereka yang bertolak pertengahan akhir pun masih ada lagi waktu. Ulang kaji, dia boleh study daripada Malaysia lagi. Supaya bila dia sampai di sana dengan penuh persediaan menanti hari tarwiyah, hari pertama melakukan ibadah haji. Tengok, hari tarwiyah tu Nabi pergi ke mana? Di situ kita pergi kalau berkemampuan. Tengok, pada waktu maghrib, pada hari Arafah, Nabi maghrib, Nabi bertolak ke Muzdalifah. Oh, kita pun bertolak ke Muzdalifah. Nabi sampai di sana, Nabi solat jamak takhir, kita pun solat jamak takhir. Nabi pesan kepada orang lelaki dan daripada segi amalinya, praktikalnya, Nabi sendiri bermalam di Muzdalifah. Dan kita orang lelaki kalau berpeluang, bermalamlah di Muzdalifah. Kerana Nabi bermalam di sana. Batu Muzdalifah ni dia bukan tempat lokasi kutip batu. Kutip batu ni, nak melontar ni kita boleh kutip di mana-mana sahaja. Tapi dah jadi macam satu kemestian, jamaah haji kita berhenti di Muzdalifah untuk kutip batu. Dia ada sampai satu nasyid tahun 70-an, 60-an ni. Dan nasyid tu pun khusus. Dia buat nasyid tu pun dia kata Pakcik ingat kot no? Zaman 60-an nasyid tak ingat? The Beatles mana pada The Beatles? Nah, ya? Itu okey ya. Nasyid tu pun suruh berhenti di Muzdalifah untuk kutip batu. Kutip batu ni saya pesan banyak kali pada jamaah haji. Kutip batu boleh kutip di mana-mana sahaja. Kerana tak spesifik Nabi kutip di mana. Jamaah kita kutip di Muzdalifah. Tuan-tuan kalau pergi haji, tuan-tuan tengoklah. Ambil batu tu sebeban. Bawa balik ke Mina. Basuh pula batu tu. Sebab nak melontar jamrah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kutip di mana-mana. Nak kutip di Muzdalifah pun boleh. Atau masa kita nak melontar lalu terowong tu kan. Di situ ada banyak batu dan saiz dia memang standardized dah, memang sama aja. Sebab dia orang memang letak batu di situ. Ambil kutip lempar. Batu tu pula dalam hadis cerita sebesar ni. Batu kerikil. Ambil saiz besar tu, kecil lagi pun tidak, besar lagi pun tidak. Tuan-tuan, jamaah haji daripada India dan Pakistan, mereka mempunyai kefahaman. Dan kefahaman ini disebut oleh Dr. Abdul Wahid Salam Bali dalam kitab dia, Kesalahan Ibadah Haji. Ini adalah kesalahan. Ketika mana Nabi mengarahkan melontar jamrah, mereka ada kefahaman bukan melontar jamrah. Melontar jamrah tu betul, tapi simbolik melontar syaitan. Ini kefahaman jamaah haji daripada Pakistan dan India. Dia ambil cerita mana pun tak tahu. Nabi Allah Ibrahim AS, bila nak sembelih Nabi Allah Ismail, syaitan mai kacau. Ibrahim ambil batu, lempak dengan batu. Tuan-tuan, syaitan ni Allah suruh kita minta perlindungan. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bukan pergi lempak dengan batu. Tu yang kalau tuan-tuan buat haji tu, tuan-tuan tengok jamaah haji Pakistan India, dia lempak dengan slipper. Betul tak? Dia kata batu tak cukup power. Ni slipper ni sebagai tanda penghinaan. Ada perempuan India kan, kalau dia marah, dia ambil slipper, dia bagi kepada lelaki dia. Slipper tanda penghinaan, mereka lempak dengan slipper. Saya buat haji 2012. Nak marah jugalah. Nabi ambil batu ni tuan, sebesar kerikil. Ada seorang mamu Penang. Dia pergi haji dengan saya, dia mamu Penang. Cakap je ni, cakap sikit geleng kepala banyak ni. Saya baik saya orang KL.
Dia sambil duk pegang batu ni, Allah, batu ni nala punya besar. Tu nala. Nala punya besar. Dia sambil duk pegang batu, duk baling batu. Saya duk belakang dia. Dia duk pegang, dia kata, ni syaitan. Aku ni duk taram hang. Tahu taram. Taram tu taram. Taram ni geram lah. Kira duk taram ni geram hang daripada seberang jaya lagi. Seberang jaya. Dia ambil batu, dia baling. Batu ni kena dinding jamblah ni berkecai. Saya latih kata, kalau aku duduk depan dia, kena kepala aku, mati syahid aku, nampak tak? Melontar jamrah, bukan melontar syaitan. Study. Saya sebut, kalau tuan-tuan galat buat haji, Allah jemput kita buat haji, kita galat, menyesal seumur hidup. Bukan maksud kita ada duit, tahun depan kita boleh buat pula haji, tak mungkin. Tak mungkin. Apatah lagi tabung kerajaan Saudi pula buat peraturan, kalau kita nak repeat balik haji hanya setelah 5 tahun. Walaupun kita dapat kuota khusus daripada mana-mana individu yang boleh bagi kuota tanpa kita ambil kuota orang lain di tabung haji, tetap setelah 5 tahun. Buat yang terbaik, puas hati. Berapa orang sahabat saya mai di rumah, mai minta nasihat. Kita bukanlah orang yang terbaik untuk bagi nasihat. Cuma mai tanya pendapat, pandangan dan sebagainya. Seorang umur 29. Tahun ni dapat buat haji dengan isteri. Dia okey dah, kursus semua duk ikut. Tapi dilema dia kata, anak 2 orang. 1 2 tahun, 1 9 bulan. Jadi dilema. Tinggal anak pula, siapa nak jaga, tinggal kat mak mentua pun tak boleh berapa harap dan sebagainya. Saya kata, sahabat, kamu pergi haji kerana Allah, kamu tinggalkan anak kamu kerana Allah, Allah tak mungkin sia-siakan anak kamu. Yalah, dia kata, nak tinggal 46 hari. Saya kata kepada dia, dia dalam dilema ni, nak terima ke tak terima tawaran haji ni. Saya kata kepada dia, sahabat, kalau meninggal dunia, tinggal terus, bukan 46 hari. Terima terus lepas tu. Terima terus. Jadi, tuan-tuan buat yang terbaik. Carilah orang yang boleh bagi nasihat kepada kita yang terbaik, supaya kita dapat buat haji juga yang terbaik. Pi kali ni, haji yang pertama, dan inilah haji yang kita paling puas hati selama kita pernah buat. Banyak baca buku-buku mengenai haji. Tuan-tuan jangan baca buku-buku merepek-merepek. Yang mai baru ni 2-3 hari lepas, duk pening kepala. Dia kata, kita ni saja daftar haji 5-6 tahun lepas. Tahun ni nama naik ustaz dengan isteri. Saya kata, Alhamdulillah. Dia kata, Alhamdulillah apa? Dosa buat banyak, baru bertaubat suku. Dia boleh bertaubat dosa suku-suku. Dia baru bertaubat dosa, dia ni baru suku. Maksudnya banyak lagi tak taubat. Saya kata, pilah sampai sana ni bertaubatlah kepada Allah. Tak, dia kata, takut ni. Sekejap lagi sekejap lagi tawaf lagi, Kaabah hilang. Saya kata bacalah buku Muslim, Jabir cerita. Duk baca buku majalah riwayat Mastika ni, siapa suruh? Saya tanya dia, pernah dengar Abu Jahal? Oh, itu Abu Jahal teruk. Pernah dengar ni, zaman Nabi, dia musuh dengan Nabi. Nak abang lah. Abu Jahal ni, dia duk tawaf. Dia pun tak pernah riwayat masa dia tawaf, Kaabah tu hilang. Dia kata, Abu Jahal tak apalah, saya ni teruk pada Abu Jahal. Saya kata, elok lah. Hang mungkin Kaabah hilang pun, nampak tak? Tak usah merepek lah. Kadang-kadang mutawif ni saya pesan banyak kali. Jangan kita nak takutkan jamaah dengan cerita-cerita merepek. Kadang-kadang dia nak bagi takut jamaah. Dia kata, tahun lepas saya bawa jamaah haji saya, ada jamaah tak mau dengar cakap saya. Bila tak mau dengar cakap mutawif ni, pergi tawaf, Kaabah hilang. Jamaah haji semua takut. Dia tanya, pakcik ni pakcik mana? Saya bukan pergi tawaf Kaabah, pergi tawaf Merkik ni. Patutlah tak jumpa Kaabah. Jangan tuan. Buat yang terbaik, puas hati. Sebab haji mabrur tidak ada balasan melainkan syurga. Tidak ada balasan melainkan syurga. Satu umrah ke satu umrah, kafaratul lima bainahuma. Tuan-tuan dah buat umrah 2015, 2017, buat pula umrah. Dosa kita antara 2015 sampai 2017, antaranya Allah dah ampunkan. Sepanjang 2015, kita balik daripada umrah,
Kita pergi pula umrah 2017. Dalam masa tempoh 2 tahun tu Allah ampunkan dosa kita. Tapi untuk haji mabrur, Nabi hanya tutup dengan satu perkataan. Tidak ada balasan. Syurga. Maksud dia, ganjaran dia high end. Syurga. Jadi buat yang terbaik. Jangan ada ghalat walaupun sikit. Jangan ada ghalat walaupun sikit. Dan saya nasihatkan kepada sahabat-sahabat yang pergi buat haji, kalau bolehlah, jauhkan diri anda dengan benda jahanam ni. Benda jahanam ni. Sebab dia akan menjahanamkan kita. Kalau nak pakai pun, pakailah Nokia 33 Sekupang yang edisi 2016 tu. Ya, jangan pakai alamak tu, yang tu kita buat katok ketam tu. Sebab, tuan-tuan, kita lingkup dengan benda ni. Wallahi. Azan dulu. Bismillah. Bismillah. Allahu Akbar, ya Allah. Astaghfirullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la القائمة محمد والسيلة والفضيلة بعث مقام محمود الذي يرد. Baik, itu sedikit mengenai haji. Baik, hari ini kita sambung insya-Allah hadis yang seterusnya daripada kitab Umdatul Ahkam. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu أن النفر من أصحاب النبي سألوا أزواج النبي عن عمله في السر فقال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا آكل اللحم وقال بعضهم لا أنام على الفراش فبلغ النبي ذلك فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا
lakinni usalli wa anam wa asum wa uftir wa atazawwaju an-nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhuma kata dia, anna nafar min ashabin nabi, ada beberapa orang sahabat Nabi, mereka bertanya kepada isteri-isteri Nabi, macam mana yang kata amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sirri, masa dalam rumah. Yang maksudnya amalan ni eksklusif para isteri Nabi saja tahu, orang lain tak tahu. Para sahabat bertanya kepada isteri-isteri Nabi. Para sahabat Nabi ni tuan-tuan, kadang-kadang mereka buat amalan yang orang tak tahu. Sebab tu bila orang tanya kepada kita, bila agak-agaknya sahabat Nabi mereka mula puasa 6? Wallahu alam. Pada awal bulan Syawal ke, pertengahan ke, akhir, wallahu alam. Tapi mereka sempurnakan puasa 6. Bila? Wallahu alam. Sebab mereka ni tak ada perangai macam kita. Kalau puasa 6 habis, mesti punya puasa 6 dan mesti update nya. Sebab kita punya salah satu syarat sah puasa 6 tu kena update. Kalau tak update tu kira kurang sikit lah pahala pada tahun tu. Sahabat tak ada perangai macam ni. Jadi tanya kepada Nabi, yang kata Nabi ni dia punya amalan ni hebat sangat ke? Dahsyat sangat ke dia ni kalau semayang? Tak tidur sangat ke dia malam ni? Maka para isteri Nabi radhiyallahu ta'ala anhun, bila ditanya oleh para sahabat, isteri Nabi pun cerita yang kata Nabi ni beribadat kepada Allah bagaimana luar biasa. Bila para sahabat dengar, para sahabat ni duk kata kat diri mereka sendiri. Dia kata yang kita tanya ni isteri Nabi ni cerita Nabi ni punya ibadat ni dahsyat. Sedangkan isteri Nabi ni ahli syurga. Nabi ni ahli syurga. Kalau individu yang memang ahli syurga, confirm dia punya ibadat sangat luar biasa, kita ni tak tahu lagi macam mana. Syurga neraka pun tak tahu lagi. Tak maukah kita ni mempertingkatkan ibadat kita? Maksudnya apa yang isteri Nabi bagi tahu ni menyebabkan para sahabat yang bertanya ni mereka termotivasi. Maka ada yang berkata, wa qala ba'dhum la akulul lahm. Demi Allah, dia kata mulai hari ni aku tak akan makan daging. Makan daging ni maksud dia apa dia? Makan yang berat. Sebab makan berat ni dia menyebabkan malas beribadat. Satu. Wa qala ba'dhum la anam 'alal firash. Seorang lagi kata aku pula tak mau dah mulai hari ni tak mau dah tidur atas tilam. Tidur atas tilam ni empuk, selesa, payah nak bangun qiyamul lail dan sebagainya. Fabalagha an-nabi dhalik. Benda ni sampai kepada Nabi. Bila sampai kepada dia ada banyak riwayat. Ada riwayat kata demi Allah aku tak mau tidur dah malam hari. Sepanjang malam aku nak solat. Dalam riwayat yang lain ada kata aku mula hari ni aku nak puasa tanpa henti, direct. Banyak riwayat. Saya cuma baca riwayat yang ni je. Dua orang ni kata aku tak mau makan dah daging sebab makan yang sedap ni menyebabkan malas ibadat. Seorang lagi kata tak mau tidur atas tilam sebab rasa empuk, payah nak bangun malam. Bila Nabi dengar, Nabi punya perangai ni, Nabi tak suka dengar daripada pihak ketiga. Third party ni Nabi tak suka. Nabi kalau dengar, Nabi terus pergi tanya. Yang ni yang sepatutnya. Yang ni yang sepatutnya. Dengar, terus pergi tanya. Yang ni yang sepatutnya. Kalau kita dengar daripada pihak ketiga, lepas tu kita pergi olas pula dalam status dan sebagainya, tak berapa cantik. Tak berapa nak elok. Sebab saya bagi tahu kepada tuan-tuan jujur, setiap bidang dia ada ahli dia. Setiap bidang ada ahli dia. Kadang-kadang kita duk cakap benda yang kita
bukan ahli pun tak elok lah. Macam saya sebut baru ni kan, bila keluar keputusan budak yang tahfiz mati tu, ya ni, yang hari tu kita bagi warden tu suku nyawa, ingat tak? Kita bagi kita punya status warden tu suku nyawa. Kita bawa bertenang, kita kata kita pun tak tahu apa yang berlaku. Tengok keputusan keluar sehari dua ni, kata dia mati kena kencing tikus. Ada member saya tepuk meja, mana boleh kencing tikus? Saya tanya, bang, dulu masa kat IU ambil fakulti forensik ke? Ya, saya ambil pendidikan seni. Lepas tu orang nak cakap apa mengenai bukan bidang kita. Settle lah, tak usah kelang kabut. Semalam saya kuliah, ni pun satu juga. Dia keluar balik video. Apa dia, bukan video, keluar balik mengenai masalah coklat tu. Coklat apa tu? Cadbury ke Cadbury? Boleh lah. Coklat tu. Mai yang kata ada balik apa? DNA apa? DNA babi ke? DNA babi. 2011 berlaku dah. Ni mai balik. Saya bagi tahu tonton jujur lah. Dia setiap benda ni dia ada ahli dia. Kalau di Malaysia kan, di Malaysia kalau kita nak cerita bab beras, dia ada bernas. Kalau bab apa dia sawit, dia ada MPOB, betul tak? Getah dia ada RISDA. Biarlah ahli dia berbicara. Dalam Malaysia ni yang boleh cerita bab halal ni JAKIM je. Dan saya bagi tahu tuan-tuan jujur, JAKIM ni dia punya spek ni dia panggil high end. Boleh faham tak spek high end ni? Ada macam satu company ni, depa dahsyat ni, yang bagi apa? Bagi data 999 tu kira high end lah tu. Kan, jahat dengan marketing kan. Jadi high end. Nak dapat tu payah. Biarlah depa cakap, kita siapa dia? Susah tuan-tuan. Nak dapat, kalau kita dapat halal JAKIM, kalau kita ada produk, kita boleh bawa masuk berpuluh-puluh negara, boleh bermasuk produk kita ke negara, berpuluh-puluh negara, tanpa kita perlu dapatkan halal negara tu. Sebab apa? Halal JAKIM ni dia high spec. Bagilah mereka cakap. Takut kita silap. Jangan tuan, jangan drastik sangat. Jadi macam tahun 2011 yang ada DNA babi coklat tu, yang saya cerita itu, kawan last kali tak ada apa pun. Kawan saya cerita dia gila coklat. Dia daripada tahun 93 bisnes di Langkawi. Tiap-tiap 2 minggu sekali pergi Langkawi, sambil duk tengok bisnes dia, balik ni borong coklat dekat Haji Ismail Group. Antara coklat dia borong tu coklat tu lah. Dia kata, bayang ustaz, daripada 1993 duk makan coklat ni, 2011 dia kata ada babi. Ustaz boleh bayang perasaan saya? Saya tengok muka saya kat cermin, sebiji macam babi dah. Kesian kat dia, tuan buat naya macam tu. Tak salah. Bagi ahli dia cakap. Bawa tenang. Jadi, Nabi mai tanya terus. Nabi tanya terus. Sebab tu kalau kita tak puas hati apa-apa, tanya terus. Kita duk jadi keyboard warrior ni semua boleh dosa. Boleh dosa tuan. Tak salah. Kalau kita tak suka seorang-seorang tu, tak suka dia. Kalau dia sebut betul, kita kena akur yang dia sebut tu betul. Jangan sebab kita tak suka pada dia, menyebabkan kita tidak berlaku adil pada dia. Jangan macam tu. Lepas tu bila orang tanya saya masalah paha, aurat ataupun tidak yang viral baru ni. Masalah paha ni. Viral kan? Aurat ke tidak? Saya bagi tahu jujur kepada tuan-tuan. Dalam Bukhari memang ada hadis ni. Dalam hadis Bukhari. Tapi saya sebut juga, kita pun kadang-kadang orang agama ni jangan suka sangat timbul polemik. Sebab nanti masyarakat dengar takut salah faham. Tapi kalau orang sebut, kita kalau nak mengaji, kita boleh tengok, bab ni memang ada. Dalam Bukhari. Tuan-tuan ingat tak, kita pernah cerita kepada tuan-tuan, memang tak ingat lah, cerita balik. Yang Nabi duduk dalam rumah Aisyah, yang Nabi duduk dalam keadaan tak formal, Nabi duduk, paha Nabi nampak.
kain Nabi ni, paha Nabi nampak. Yang Abu Bakar masuk, Nabi tetap duduk menyentuh. Abu Bakar keluar, masuk pula siapa dia? Masuk pula Umar ibn Khattab, Nabi duduk menyentuh. Umar keluar, masuk pula Uthman. Nabi kalang kabut tutup. Aisyah cek, Aisyah tengok. Aisyah ni dia cek amalan Nabi. Macam saya sebelum sebut, isteri kita cek telefon kita kan. Ni perbuatan Aisyah ni. Saya sebut anda muslimat, jangan ambil alih tugas malaikat. Duk pergi cek amalan telefon kita ni siapa suruh nampak tak? Biar malaikat dia, anda tak yakin ke dengan malaikat? Oh, bunyi kemahal nampak tak? Aisyah tanya Nabi, Nabi kata, tidakkah aku wajar malu dengan lelaki yang malaikat pun malu dengan dia? Dalam hadis ni sebut, Nabi duduk nampak paha Nabi. Dan ini menjadi pegangan kepada minoriti mazhab Imam Malik. Walaupun majoritinya setuju paha ni aurat, minoriti pendapat Imam Malik setuju paha bukan aurat. Bukan setakat setuju, bahkan mereka praktikalkan. Jadi kita yang faham ni, kita boleh faham lah, tak ada lah isu sangat. Saya masa mengaji Pakistan, banyak kawan dengan orang Afrika. Afrika ni mereka mazhab Maliki. Niger, Mali, Ghana, apa ada lagi? Uganda, mazhab Maliki. Mereka ni main kelas dengan pakai jubah semua cantik. Main semayang ni semua jubah, semua cun. Main bola, mereka main bola. Kami tiap-tiap pagi Jumaat, kami ada main bola persahabatan dengan puak-puak Afrika. Sebab main betul-betul kena 19-0. Sejak hari tu main persahabatan. Agak-agak kena 4-5-0, cukup. Berhenti dulu. Kalau tidak lagi teruk. Mereka main bola, mereka pakai seluar pendek. Bila kami pergi berenang apa semua ni, mereka pakai seluar pendek. Kita yang tak mengaji mana masa tu, kita buat satu tuduhan. Betul ya, Allah sebut dalam Quran, munafik sampai hari ni duk ada. Munafik tu semayang masuk kelas pakai jubah, main bola pakai seluar pendek, berenang pakai seluar pendek. Rupanya bila kita mengaji baru kita tahu depa aplikasikan bab ni sesuai dengan keadaan. Boleh nampak tuan? Saya nak bagi tuan-tuan nampak lagi jelas. Tuan-tuan pernah tengok tak puak-puak Arab kalau musim panas depa main Malaysia? KL, Tioman, Batu Ferringhi penuh. Bini depa ni dengan tutup semua, biji mata pun tak nampak. Pernah tengok tak? Depa tu pakai seluar pendek. Pernah nampak tak? Oh, tak pernah nampak, susah lah kalau macam tu. Kan? Dia pakai seluar pendek, bini tutup habis semua. Kita tengok-tengok terus kita kata betul ya. Ibnu Katsir terus sebut dalam tafsir dalam surah Tahrim, betul ya. Allah buat contoh cantik. Fir'aun dengan Asia, dia bagi Pak Arab ni Fir'aun tu maksudnya apa? Fir'aun tu dia kufur, Asia tu beriman. Jadi dia buat kesimpulan Pak Arab yang pakai seluar pendek ni kufur, bini dia beriman. Sama Fir'aun dengan Asia. Bawa bertenang. Sebab tu saya sebut jujur pada tuan-tuan, bab ni dia tak ada isu pun. Cuma mungkin kita jarang dengar menyebabkan benda tu jadi isu. Sebab tu kita orang agama pun jujur juga kadang-kadang. Kadang-kadang kita takut masyarakat tomah kita sampai kita pun spin, tak boleh juga. Tadi saya bagi tahu kepada tuan-tuan, pendapat tu ada. Adakah daripada aplikasinya mereka semayang tak pakai seluar? Tak, pakai seluar. Cuma ada tempat-tempat tertentu mereka praktikalkan. Macam tadi saya sebut tu, tuan-tuan boleh nampak betul tak? Sebab tu sahabat-sahabat kita kan kadang-kadang orang Melayu main bola pakai seluar pendek. Betul tak tuan? Setuju tak? Pakai baju belang-belang lagi takut. Betul tak? Bila kita tanya, siapa yang pakai seluar pendek? Imam Malik menyebut dalam kitab dia Muwatta. Okey, dalil yang betul. Turunkan pakai seluar pendek. Sebab dia ada dalil, betul tak? Bertenang. Saya tak suka mencemuh, memaki hamun, itu bukan kerja kita. Cuma kalau betul-betul lah. Cuma daripada segi aplikasinya, tengok pula uruf masyarakat kita di Malaysia ni mazhab apa? Macam mana berpakaian? So jangan timbulkan sebarang isu. Saya khutbah di Pulau Meranti. Tuan-tuan pernah dengar Pulau Meranti, Cyberjaya.
Masa tu masjid Cyberjaya, nama masjid Raja Fisabilillah tak buka lagi. Dekat dengan situ ada satu universiti Lim Kok Wing. Kita khutbah situ, puak-puak foreigner ni pergi semayang Jumaat sana. Pergi semayang Jumaat situ. Yang baru-baru mai ni, puak-puak Afrika Arab ni, mereka mai semayang Jumaat, mereka mai awal sebab mereka ambil fadilat. Tapi masalahnya, mereka mai semayang awal, mereka pakai selop pendek. Selop pendek ni maksud dia bukan pendek betul, dia takat lutut. Kita panggil lu selop apek tu. Kita bila lepas khutbah, kita dah perasan dah. AJK tak dengar kita khutbah. AJK duk tengok mereka ni. Ni mangkuk mana pula main ni. Lepas kita khutbah semayang, kita pergi jumpa dia. Ya akhi, ma nak talbidh hali sawari. Tadi siapa yang pakai macam ni? Dia tengok kita boleh cakap, ya akhi, ma qara'ta fi sahih Bukhari wa madha yaqul Imam Malik fi kitab Muwatta. Oh, dia bagi terus. Hang tak pernah baca Bukhari ke? Hang mengaji tak habis ke? Mengaji tak habis. Saya kata betul. Bukhari ada pendapat ni, Malik ada pendapat ni. Tapi uruf di sini lain. Hang buat macam ni jadi fitnah. Minggu depan mereka mai pakai slot 3/4. Okey ya. AJK tak puas hati, mereka kena pakai jubah. Oh, AJK pun lebih juga kadang-kadang kan. Buat tenang. Jangan kita kelang kabut sangat, jadi leceh nanti. Baik. Bila Nabi dengar, terus Nabi pergi tanya senari kepada sahabat yang tadi kata, kami tak mau makan dah daging mula hari ni sebab susah nak bangun malam. Kami tak mau tidur dah di tempat yang empuk sebab susah juga nak bangun malam. Maka kata Nabi SAW, mana dia tadi? Cerita surat pendek hilang habis semua dah. Kata Nabi SAW kepada sahabat ni, kata Nabi, aku ni Nabi. Aku Nabi. Aku makan, maksudnya ada hari aku puasa, ada hari aku tak puasa. Kata Nabi, aku ni Nabi. Ada hari yang aku bangun malam, dan ada hari juga Nabi tak bangun malam. Maksud dia pada ada hari Nabi solat malamnya panjang, ada hari pula Nabi solat panjangnya sikit. Kata Nabi, aku juga makan dan aku tak mengharamkan apa yang Allah haramkan. Wa man raghiba an sunnati. Hampa buat ni nampak macam bagus. Tak mau nak makan sedap sangat sebab takut nanti malas ibadat. Tak mau nak tidur di tempat yang selesa, takut nanti payah bangun malam. Cantik, bagus. Tapi kata Nabi, kalaulah hampa nak menyelisihi sunnah aku, falaisa minni, dia bukan daripada umat aku. Sebab dalam riwayat lain ada sahabat ni tuan-tuan yang bagi tahu bila dia dengar amalan Nabi SAW, dia bagi tahu, aku ni tak mau kahwin. Tak mau kahwin sebab dia kata kahwin ni menyebabkan kelang kabut. Kelang kabut di sini maksudnya apa? Kena jaga bini, kena cari nafkah, kena jaga anak-anak. Jadi kalau tak kahwin ni boleh fokus pada ibadat. Boleh fokus kepada ibadat. Sebab tu Nabi kata, wa man raghiba an sunnati, siapa yang berpaling daripada sunnah aku, falaisa minni, dia bukan daripada umat aku. Jadi saya pesan pada tuan-tuan dan pada saya, setiap amalan, setiap benda yang kita nak buat, kita cek tengok, adakah yang kita nak buat tu dia sama ataupun tak dengan Nabi SAW. Sebab kadang-kadang saya dengan tuan-tuan nampak amalan kita nak buat ni cantik, cukup cantik. Tapi bila kita tengok balik, kita compare balik, amalan yang kita nak buat ni dia berselisih dengan Nabi SAW. Kalau berselisih saja dengan Nabi yang mulia SAW, tinggal. Ambil yang Nabi suruh. Sebab tu saya sebut tadi, bila kita buat haji ni, saya suruh tuan-tuan tengok macam mana Jabir cerita. Compare balik dengan kursus haji kita ikut belah-belah siri. Sebab Jabir ni, dia sendiri tengok, dia sendiri riwayatkan mula daripada Nabi keluar rumah sampai Nabi balik. Tak boleh sikit pun selisih.
Walaupun dia kadang-kadang tidak menjejaskan ibadah haji, dia taklah sampai kena bayar dam, tapi SOP tu tak cantik ya. Saya sebut tuan-tuan, bila buat ibadat, saya tuan-tuan buat ibadat cantik tu tuan-tuan, macam kita buat untuk kepuasan diri kita. Saya selalu buat contoh, kita buat rumah, panggil kontraktor ni nak pasang aircon, pesan kat dia, ni aircon nak pasang ni, wiring dia, piping ni langsung tak mau nampak, mau duduk dalam. Siap dia pasang aircon, nampak wiring sikit. Wiring ni pun tak ganggu kesejukan aircon tu. Tak puas hati ni, Allah saja tahu. Panggil kontraktor tu, hang tebuk balik, hang tanam wire ni. Sebab nak buat paling baik. Macam tu juga untuk agama. Saya tuan-tuan, buatlah paling baik. Dalam semua benda. Dalam semua benda. Hatta masuk tandas, langkah kaki kiri. Tak ada apa. Kita langkah kaki kiri. Sebab kita tahu itu paling baik. Sebagaimana yang dibuat oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nak buat untuk agama paling baik macam kita nak buat untuk diri kita sendiri. Saya sebut itu, tuan-tuan beli kereta. Beli kereta. Salesman menghantar depan rumah. Serah kunci. Sebelum nak serah kereta, nak sign, dia minta kita cek. Kok-kok lah ada map apa tak kena ke kan? Calak ke apa? Kok-kok lah. Kita cek, tengok. Kereta ni ada calak sikit, kita tak mau. Salesman kata tak mungkin ada calak tuan-tuan. Tak mungkin ada calak ni, kereta baru mai pada Kelang. Mai sini pun tunda dengan ni, dengan lori. Saya tak drive. Hang mai sini. Kita tunjuk dekat dia tuan-tuan sekalian, tang mana calak tu. Calak tu tang mana? Kita punya cek detail ni, calak ni tuan-tuan dalam bonet. Tempat letak tayar spare. Tu teruk tak teruk tu. Tak jejas pun. Tapi tak puas hati. Untuk agama pun macam tu. Inilah sahabat. Bila mereka beragama, mereka praktikalkan agama, mereka tidak menyelisihi Nabi SAW walaupun sedikit. Wallahu a'lam. Allah lagi tuan, sila. Bismillah. Tak ada, wallahu a'lam. Sekali lagi